Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita ke channel Cikgu Izan. Untuk kali ini kita akan teruskan pengajaran kita dan juga pembelajaran dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5 bagi sekolah kebangsaan. Jadi apakah tajuk dan juga aktiviti yang akan kamu laksanakan pada kali ini? Jom tonton video ini sehingga ke penghujungnya. Baiklah, masih lagi di tema 4 iaitu tema perpaduan, unit 12 iaitu jalinan perpaduan. Tajuk pada kali ini ialah silang budaya. Kemahiran yang akan kamu pelajari ialah kemahiran seni bahasa. Jadi kamu boleh membuat persiapan dengan membuka buku teks di muka surat 21 dan sediakan buku latihan kamu. Sementara itu, tontoni video yang akan memaparkan jawapan bagi aktiviti di video yang lepas. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Kita pergi ke aktiviti yang pertama. Baik, di aktiviti yang pertama ini kamu dapat lihat di muka surat 21 telah menunjukkan kepada kamu sebuah sajak. Sajak ni merupakan salah satu cabang dalam seni bahasa. Kita pernah belajar hari itu tentang syair, betul? Jadi kali ini kamu akan melihat dan mendengar bacaan sajak yang akan dibaca oleh bukan cikgu, akan dibaca oleh rakan kita. Cikgu pun tak tahulah siapa namanya, tapi bahan ini cikgu dapat daripada laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka. Seorang murid membacakan sajak yang akan kamu lihat dan kamu pelajari pada kali ini. Baik, sama-sama kita mendengar bacaan sajak daripada murid ini. Dan kamu bolehlah teliti dan juga baca untuk memahami dan juga mengetahui apakah isi di dalam sajak tersebut. Okey, tajuk sajaknya ialah silang budaya. Okey, sama-sama kita dengarkan. Silang budaya. Teman, berbeza budaya. Kelainan tutur bicara. Usah jadikan jurang pemisah, kerana kita ada tali pengikat bahasa kebangsaan. Teman, seni budaya dan jati diri, niat suci berhati murni, raikan budaya, ketatasusailaan kita, peliharalah sampai bila-bila. Teman, di mana-mana pun berada, di sekolah, di Menara Gading, di medan mencari rezeki sesuap nasi. Carilah persamaan silang budaya, kemegahan kita. Budayaku luhur, budayaku tersohor, bahasaku unggul, dengan bahasa budaya kita bersatu. Baiklah, itulah bacaan sajak. Jadi kamu boleh dengar memang berbeza dengan syair yang kamu dengar hari itu kan. Syair lebih kepada dia berlagu kan, suara dia beralun kan. Jadi sajak ni lebih kepada terus untuk menyampaikan apakah mesej
ataupun pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar. Jadi kita lihat di atas tu, maksud rangkap 1 dia dah beri, bahasa kebangsaan dapat menyatu padukan rakyat yang berbilang bangsa di Malaysia. Jadi kamu lihat di rangkap 1 tu kan, dia telah menyampaikan maksudnya bahasa kebangsaan dapat menyatu padukan rakyat yang berbilang bangsa di Malaysia. Ada logo di situ, cintailah bahasa kebangsaan kita. Okay, jadi rangkap kedua ni apakah maksudnya, rangkap ketiga dan seterusnya, rangkap keempat keseluruhan sajak bermaksud ada rumusan kamu merumuskan apakah maksud bagi secara umumnya, secara kasar ni kita boleh katakan sajak ini menceritakan tentang perpaduan, betul. Jadi kita akan bincang lebih lanjut selepas ini di aktiviti yang kedua untuk mengetahui lebih lanjut apakah maksud di sebalik sajak yang kita lihat dan baru dengar tadi. Baik, jadi cikgu harap kamu bersiap sedia untuk aktiviti yang kedua. Baiklah, untuk aktiviti yang kedua ini, kamu akan menyatakan maksud bagi setiap rangkap yang ada dalam sajak tersebut. Baik, kamu boleh keluarkan buku latihan kamu, tulis hari dan tarikh. Tajuknya ialah silang budaya. Baik, arahannya ialah di bawah itu, aktiviti itu mendeklamasikan sajak dan menyatakan maksud sajak. Kamu boleh salingkan arahan aktiviti itu dan seterusnya kamu boleh mula untuk mengkaji dan juga menyatakan apakah maksud di sebalik setiap rangkap sajak tersebut. Baik, kita pergi satu persatu. Baik, rangkap pertama dia sudah beri maksudnya. Kita lihat pada rangkap 2. Rangkap 2 kita bacakan dulu. Teman seni budaya dan jati diri, niat suci berhati murni, raikan budaya ketatasusiliaan kita, peliharalah sampai bila-bila. Jadi kita akan lihat keseluruhan rangkap 2 ni dan juga ayatnya satu persatu. Supaya kita nak ambil dia punya kata kuncinya. Kata kunci yang akan menjadikan apakah maksud maksud pada rangkap 2 ni. Okay? Jadi kita lihat di situ seni budaya dan jati diri. Okey, itu ialah kata kunci yang pertama. Sajak perangkap kedua ni telah menyatakan tentang seni budaya dan juga jati diri. Yang kedua ialah niat suci berhati murni. Itu ialah nilai murni je lah, nilai murninya. Raikan budaya ketatasusiliaan kita, peliharalah sampai bila-bila. Jadi di sini dia menyatakan seni budaya jati diri, dia menyatakan nilai murni, dia menyatakan ketatasusiliaan rakyat Malaysia, dan ayat akhir sekali itu ialah peliharalah sampai bila-bila. Maksudnya jagalah elemen-elemen yang disebutkan tadi tu sampai bila-bila. Sampai ke generasi yang seterusnya lah, sampai bila-bila. Senang cakap, sampai bila-bila. Jadi rangkap kedua ni dia menekankan supaya nilai murni, seni budaya, jati diri, ketatasusiliaan, betul. Kita punya jati diri kita ni perlulah dijaga dan dipelihara sampai bila-bila. Okey, mudah kan kamu baca. Sajak ni mudah. Sajak dia, mesej dia sampai terus. Kalau syair tu dia beralun dan juga dia ada kiasan dia, kamu nak kena faham susah sikit. Sajak mudah. Dia nyatakan itulah mesej yang dia nak kamu jaga, kamu fahami. Jadi untuk rangkap kedua ni mudah. Dia kata seni budaya, tata susila, jati diri, nilai-nilai murni ini yang ada dalam diri kita ini perlulah dipelihara dan dijaga. Dipelihara tu maksudnya dijagalah. Dijaga dengan baik sampai bila-bila. Jadi itu ialah maksud untuk rangkap yang kedua. Baik, kita pergi ke rangkap yang ketiga. Rangkap ketiga, kita bacakan dulu. Cikgu bacakan dulu. Teman di mana-mana pun berada, di sekolah di Menara Gading. Di sekolah tu maksudnya daripada sejak sekolah rendah lagi, sekolah menengah, kamu bersekolah sehingga ke Menara Gading. Menara Gading ni maksudnya di universiti. Kamu melanjutkan pelajaran kamu baik di dalam Malaysia maupun di luar negara. Di medan mencari rezeki, sesuap nasib. Medan mencari rezeki, bukan medan selera. Kamu jangan salah faham. Medan mencari rezeki ni maksudnya di alam pekerjaan. Medan mencari rezeki sesuap nasib, maksudnya di alam
pekerjaan. Jadi dia telah menyatakan tiga alam, tiga situasi, iaitu di sekolah sewaktu kamu menjadi murid, lepas tu kamu di Menara Gading, di universiti, dan juga di medan mencari rezeki, maksudnya alam pekerjaan. Okey, apakah pesan dia untuk ketiga-tiga ini? Carilah persamaan silam budaya kemegahan kita. Di tiga-tiga situasi ini penyajak berpesan supaya kita mencari persamaan, kesefahaman, kesepakatan. Mencari kesepakatan tu, persefahaman tu perlu dibentuk supaya menjadi lambang kemegahan buat kita. Jadi bila kita boleh hidup bersatu padu ni, kita menjadi contoh. Kita menjadi contoh yang baik kepada negara-negara lain, kepada kaum-kaum yang lain selain daripada Malaysia, betul? Jadi di mana-mana pun, jadi maksud untuk rangkap 3 ni ialah walau di mana-mana pun kita berada, kita hendaklah memahami dan menghormati akan budaya yang ada, akan menghormati perbezaan budaya yang ada supaya menjadi satu lambang kemegahan, lambang yang dibanggakan oleh kita dan juga negara kita. Okey? Jelas. Kita pergi ke rangkap keempat, rangkap terakhir. Budayaku luhur, budayaku tersohor, bahasaku unggul, dengan bahasa budaya kita bersatu. Maksudnya dia bangga dengan budayanya, bangga dengan bahasanya. Jadi apakah maksud di sebalik rangkap 4 ini? Budaya dan juga bahasa adalah faktor yang menyatukan kita semua. Budaya dan bahasa adalah faktor yang menyatukan kita semua. Baik, jadi itulah untuk aktiviti yang kedua ini. Kamu boleh salin balik dia punya sajak tu, dan juga di bawah tu kamu boleh sediakan ruang dalam 3-4 baris untuk kamu menuliskan dia punya maksudnya. Maksud bagi rangkap tersebut. Kalau kamu tulis terus tulis maksud di dalam buku latihan kamu tak faham nanti apa yang nak kamu, apa aktiviti yang kamu buat tu. Okey, jadi kamu salin dulu rangkap sajak itu dalam buku latihan kamu. Di bawahnya baru kamu tulis maksudnya. Okey, jelas? Okey, bagus. Jadi kamu boleh mula untuk melaksanakan aktiviti yang kedua ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video. Jadi cikgu harap kamu jelas dengan pengajaran dan juga pembelajaran pada kali ini. Kamu perlu mempelajari dan juga mengkaji maksud sajak. Okey. Sebarang pertanyaan dan juga soalan kamu boleh ajukan di bawah video cikgu. Cikgu akan respon dan juga menjawab persoalan kamu itu. Akhir kata, jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye.